Langkah mengatasi pengangguran antara yang bakal menjadi tumpuan dalam pembentangan bajet 2022. Ini kerana mereka yang hilang pekerjaan akibat pandemik pasti mengharapkan sesuatu ketika negara berada dalam fasa pemulihan COVID-19. Penyelesaian kritikal juga perlu agar tidak berlaku pembaziran tenaga kerja. Ikuti kupasan bersama Mas Zarif Zafri Aziz Desa. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, negara mencatatkan penurunan kadar pengangguran 748,800 orang pada Ogos tahun ini berbanding Julai iaitu 778,200. Berikutan banyak sektor yang terjejas akibat COVID-19 telah kembali beroperasi. Namun jumlah berkenaan disifatkan masih tinggi. Ini memberi kesan yang tidak baik kepada ekonomi kerana kita lihat ada kesan terus dan juga kesan tidak langsung. Yang mana kesan langsung kita lihat bagaimana penganggur ni mereka tidak dapat menjana ekonomi dari untuk pihaknya iaitu untuk keluarga, maksudnya dia tak ada pendapatan. Dan satu lagi iaitu dia tidak dapat melibatkan dalam aktiviti ekonomi yang kita kata sebagai aktiviti of unemployment and economic growth. Unemployment is a term referring to individuals who are employable and actively seeking a job but unable to find a job. Included in this group are those people in the workforce who are working but do not have an appropriate job. Next is economic growth. Economic growth can be defined as the increase or improvement in the inflation-adjusted market value of the goods and services produced by an economy in a financial year. Statisticians conventionally measure such growth as the percent rate of increase in the real and nominal gross domestic product. Ya. Saya nak tanya Encik, apakah pandangan Encik tentang pengangguran zaman sekarang? Pengangguran zaman sekarang saya rasa masalah besar juga di Malaysia especially. Sebab tu kebanyakan yang graduate nanti bekerja dalam Foodpanda, Grab, semua tu sebab mereka tak dapat kerja dalam bidang mereka yang mereka belajar dulu. Oh, banyak yang bekerja dalam gig dan nanti? Ya, betul. Okey, soalan kedua, adakah dalam kalangan keluarga yang menganggur? Setakat saya tahu tiada. 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 Okey, baik. Soalan ketiga, adakah sukar mendapatkan pekerjaan pada zaman sekarang? Soalan ni saya boleh kata yes dan no based on how you interpret lah. Sebab zaman sekarang susah nak dapat kerja, tapi kita sebagai pekerja kan, sebagai nak pergi bekerja ni, kita kena selalu upgrade kita punya skills. So kita tak boleh just harapkan dapat university degree saja. So orang yang harapkan university degree saja, yes, mereka akan rasa susah untuk dapat kerja nanti. Tetapi antara kita yang pergi ke competition, selalu upskilling themselves, mereka akan rasa lebih senang. So majikan selalu nak hire mereka saja. Lagipun sekarang YouTuber pun pekerjaan juga kan? Ya, ada option tu juga kalau nak pergi dari segi tu. Okey, soalan keempat, apakah punca pengangguran? Punca pengangguran, I rasa berkait juga dengan jawapan I tadi, kena upskill sebab punya ni selalu dia update. Especially sekarang ni kita ke zaman teknologi kan, zaman IT kan. So sesiapa yang tiada skill IT tu, dia akan ketinggalan. So dia tak akan dapat kerja. So penting jugalah IT zaman sekarang ni. So kalau mereka tak upskill themselves, mereka akan rasa susah dapat kerja. Baik, terima kasih. Ya, thank you. Waalaikumsalam. Untuk soalan pengangguran, saya nak tanya yang pertama, pandangan terhadap pengangguran di Malaysia. So apa pandangan anda? Okey, saya sebagai salah seorang fresh graduate dalam bidang pendidikan, saya ada pandangan saya sendiri terhadap orang kata pengangguran. Pengangguran ni adalah satu keadaan bila seorang ni tak dapat kerja ataupun tak produktif dalam satu jangka masa. Contohnya mungkin bila dia dah fresh graduate ataupun habis belajar, dia tak dapat kerja. Okay, pengangguran ni kita ada banyak, pengangguran kitaran, pengangguran struktur, pengangguran macam-macam yang kita dah belajar kan. Dia ada yang disebabkan ekonomi, ada yang disebabkan oleh sikap sendiri. Okay, pada pandangan saya, pandangan ni pada pandangan saya pengangguran ni sebabnya dia untuk masyarakat tak baik lah. Sebab melalui pekerjaan kita akan dapat generate kita punya income. Income ni lah yang kita guna untuk sosial, untuk kehidupan sosial. Jadi kalau pengangguran ni dia akan bagi impact terhadap ekonomi negara.
makin banyak pengangguran ni kalau lebih daripada takat tertentu lah, macam rate dia terlalu tinggi tak baik untuk pertumbuhan negara. Okay, untuk soalan yang kedua, ada tak di kalangan keluarga abang yang ada yang mengganggu? Setakat ni setuju saya kata alhamdulillah tak ada. Cuma saya lah yang orang tak kata mengganggu. Orang kata tengah belajar ni kata pelajar kan. Pelajar ni kalau dalam bidang, kalau dalam pengangguran dia tak termasuk dalam orang yang mengganggu. Pelajar suri rumah semua tak termasuk dalam penganggu lah, sebab kita tak terjun di alam tu. Kalau bukan dalam pekerjaan ni. bukan dalam pekerjaan ni. Selalunya kalau penganggu ni, kalau tenaga buruh dia boleh start daripada umur 15 sampai ke atas kan. Jadi walaupun dah lebih dari usia 15 tu, tapi saya masih belajar, jadi tak dikira sebagai penganggur lah. So, untuk soalan yang ketiga, Ya. adakah zaman sekarang ni abang rasa susah untuk dapat pekerjaan? Zaman sekarang ni rasanya susah juga. Betul, adalah sukar untuk dapat pekerjaan. Sebab kita tengok masa zaman sekarang ni, kebanyakan tenaga kerja ataupun aktiviti-aktiviti manusia ni dah digantikan dengan mesin, robot. Pengeluaran yang berintensifkan mesin ataupun teknologi. Tambah lagi kita dah belajar tentang pembangunan teknologi AI kan, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ni dia memang mengurangkan tenaga kerja yang diperlukan oleh industri. Contohnya kita tengok industri automotif, industri komputer kan, banking pun sekarang kalau kita tengok tak ada dia tak berintensifkan manusia sangat. Sebab kita boleh lakukan melalui transaksi mesin kan. Dengan online pun kita boleh Maybank, MAE, QR code macam tu. Assalamualaikum Kak. So hari ni saya nak menanyakan soalan tentang satu masalah ekonomi ni, iaitu pengangguran. So boleh tak Kakak beri pandangan terhadap pengangguran di Malaysia sekarang? Masa sekarang. Yeah. Kalau macam based on sekarang, bagi pandangan Kak, tak ada masalah sekarang ni. Pengangguran maksud dia dekat tahap yang paling rendah lah. Sebab mostly semua orang sekarang bekerja lah. Jarang kita nampak ada orang yang menganggur macam tu. Okey. For me lah. Okey, untuk soalan yang kedua, ada tak di kalangan keluarga Kak yang masih menganggur sekarang? Tak ada. Semua dah bekerja. Even adik-adik pun ada yang dah start buat part time and semua. Okey. So soalan ketiga, bagi pandangan Kakak, susah tak untuk dapat pekerjaan zaman sekarang? Kalau sekarang tak susah. Sebab mostly banyak kan kerja. Maksud dia sekarang ni ada banyak-banyak kafe. Influencer pun dah dikira sebagai satu pekerjaan. So tak ada masalah. Sekarang ni macam kilang pun diorang tak macam tu ni cakap, macam susahkan untuk pengambilan pekerja tu, tak ada. So mostly boleh masuk kerja dengan senang. Okey. So soalan keempat, boleh tak Kakak beri sedikit beberapa punca asas yang menyebabkan berlaku pengangguran? Okay. Yang pertama sekali, bagi pendapat saya, sifat individu tu sendiri lah, keinginan diorang, sama ada diorang nak bekerja ataupun tak. Yang tu atas dasar diri sendiri. Okay, yang kedua maybe tahap kesihatan. Maybe tahap kesihatan ni boleh mengakibatkan adalah orang yang menganggur, diorang tak sesuai dengan kerja ni, so diorang tak bekerja macam tu. Okey. So soalan terakhir untuk tentang pengangguran ni, adakah pengangguran ni dia berhubungan rapat dengan pertumbuhan ekonomi? Ya, mestilah, sebab kalau macam semakin banyak pengangguran ni, ekonomi kita akan turun sebab kita punya produktiviti kerja tu ataupun kewangan tu menurunkan. So dia akan efek ekonomi kita sekali. Maksudnya kalau pengangguran tu menurun, mestilah pertumbuhan ekonomi tu akan efek sekali lah. Yes, betul. Okey, itu saja soalan daripada kami. Masih Kak. Alright, sama. Meluangkan masa. Okay. Hi everyone, my name is Tejing Xuan. I will present conclusion and recommendations. For conclusion, the research project conduct a comprehensive evaluation of Malaysia's unemployment rate and economic development from 2018 to 2022. It is significant that the unemployment rate had a dynamic trend rising. It's interesting that the analysis did not find a clear-cut relationship between unemployment rate and economic expansions. The result of this research highlight how complicated of these financial procedures and support a comprehensive and flexible approach to policy making in Malaysia, even if they fail to discover an obvious connection between unemployment rate and economic development. For recommendations, in order to respond to change in unemployment rate and economic development, appropriate policy action must be developed. Implementing jobs creation initiatives and
financial encouragement during financial crisis and can serve as a preventative strategy against growing unemployment, giving the economy a much-needed boost during recovery. In order to manage the economy more comprehensively and internationally aware, cooperation with international organizations and surrounding countries can strengthen Malaysia's ability to cope with economic shocks. That's all for me. Thank you.